Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, Shalom. Kami tetap berdoa, memohon Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun juga berada, tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan terus menjadi berkat. Nah, pada hari Minggu ini kita bertemu kembali, kita bersyukur mendapat kesempatan untuk beribadah, menyembah, dan melayani Dia. Nah, saudara sekalian, jemaat Tuhan, apakah kita sebagai milik Tuhan, kita sudah hidup untuk memuliakan Dia, kita hidup mempersaksikan Dia, kita hidup menyenangkan hatinya, kita hidup untuk mengalirkan berkat-Nya bagi dunia yang semacam ini. Marilah saudara sekalian, tetap kita memandang kepadanya dengan rasa syukur dan cinta kepada Dia. Kita hidup melayani Dia. Kita nyatakan kepada dunia Injil keselamatan itu, berita sukacita, kasih yang nyata, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, selamat beribadah, selamat melayani Dia. Tuhan memberkati. Amin.求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我的信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显Sebelum memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. 还没开始崇拜会之前，我们一起来默祷。Mari kita memulai ibadah kita dengan hati yang memuji Tuhan kita. 我们带着赞美的心开始我们的崇拜会。 Bila setiap
jiwa kita memuji Allah kita yang sungguh besar. 让我们每一个人来赞美我们的神，我们真伟大的神。 Kita angkat pujian, sungguh besar Kau Allah. 我们唱诗歌，神你真伟大。 Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tapi terus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Baik kedua dalam bahasa Mandarin. 第二节我们用中文来唱。 当我想到神情愿在他儿子将是生命，我几乎不领会，主在世家甘愿背我的重担，流血受伤，为要赦免我罪。我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。 Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. 会有请坐。 Sungguh bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah meskipun melalui secara online. 很感恩，虽然今天我们通过连线来祷告，我们还能够敬拜主。 Itu karena Tuhan melalui Roh Kudus yang mengingatkan setiap kita untuk boleh taat beribadah kepada Tuhan. 这一切都是因为主的圣灵来提醒我们来顺服主、敬拜主。 Sebelum masuk dalam pengakuan dosa, saya mengajak setiap kita boleh menyanyikan sebuah lagu Ting Ti Sipke.
还没进入认罪祷告，我邀请各位来唱一首歌《钉在石架》。Kita hayati setiap lirik dari lagu ini. 我们来思考这个歌曲。我无法完全了解主耶稣的爱，为客去我做，替我停止失去。 Mari setiap kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. 让我们每个人来到主的跟前，认我们的罪。 Mari kita melihat setiap hidup kita dalam perjalanan pergumulan hidup. Apakah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? 让我们来思考，在我们的生活当中，我们有没有靠主耶稣？ Akuilah semuanya di hadapan Tuhan. 我们把这一切认出。 Dalam sikap berdiri, kita akan berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. 会有请站立，我们要领受神的恩典信息。恩典信息取自于哥林多前书第8章6节。 Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，
并有一位主，就是耶稣基督，就是耶稣基督。万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。 Demikian berita anugerah daripada Tuhan. 这就是神的恩典信息。 Salam damai bagi setiap kita semua. 大家平安。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. 还没领受神的话语之前，我们来预备我们的心。 Kita angkat pujian Cing Cing Ting. 我们唱诗歌，轻轻听。 Melalui pujian ini, marilah kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, Ku mau mendengar suara Tuhan. 通过这首诗歌，我们真的认主。 我要静静听，我要侧耳听出声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。他是大牧者，生命的主宰。 我一生只听随主声音，他是大牧者，生命的主宰，他的羊认得他声音。我要静静听，我要侧耳听出声音。静静听，他在静静听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰。 我一生只听随主声音，你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。 Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengar firman. 让我们一起低头祷告。 Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih 主啊，我们真的满心向你感恩。 kalau pada pagi ini kembali Engkau layakkan, izinkan kami untuk boleh beribadah bersama. 若今天你仍然允许我们能够来敬拜您， Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya diri kami tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. 其实我们也醒悟到，我们本身根本不配。 Karena itu kami mohon dengan sangat padamu Tuhan, 因此，我们向你祈求， kiranya Engkau boleh menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. 主啊，你洁净我们，使到在我们的一切的犯错里面， Layakkan kami untuk bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan, 让我们真的配得来一起来到你的面前来敬拜你。 dan terutama layakkan kami dalam kami belajar firman Tuhan. 特别是你也让我们配得来学习你自己的话。 Kami sungguh berharap Tuhan boleh bersabda melalui perantaran hamba-Mu ini. 主啊，求神你借助你的神的仆人，让我们能够领受你自己的话语， Agar kami semua sadar dan paham apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan di dunia. 使到我们真正能够了解，能够醒悟到我们成为神的子民，我们的责任是什么。 Sekali lagi kami mohon, berkatilah kami Tuhan. 主啊，再一次我们求神你自己祝福我们， Hidupkanlah firman-Mu ini dalam kerohanian kami, 你的话语活在我们心里面， agar kami boleh bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. 使到我们真正能够成长，能够效法您。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们这样祈求，这样祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, anggota GKI Jemaat Kasih Priangan yang kami banggakan.
亲爱的弟兄姐妹们，还有百良安的诸位弟兄姐妹们，早上好。 Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera dari Allah Tritunggal. 但愿我们大家都有健康的身体，在我们心中有主的平安喜乐。 Sungguh suatu kehormatan luar biasa bagi kami GKI Pekanbaru untuk melayani kita semua. 真的，我们感到非常的荣幸，就是我们印尼基督教会北干颂子堂能够服侍我 Nama 们的 saya 主。 Joseph Lebani dan penerjemah kita adalah Ibu Yuliana. 就是呢今天的讲道是由李传道。 Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah takjub akan kuasa Allah. 今天我们的主题是惊讶于上帝的大能。 Saya ajak kita semua membuka dan membaca Alkitab dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. 我邀请大家一起打开我们的圣经，我们来阅读马可福音第1章第2到28节。 Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28. 就是马可福音第1章第2到28节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat 21 sampai 24, nanti ayat 25 sampai 28 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." 25 sampai 28 dalam bahasa Mandarin. 第25节到28节，我们用中文来阅读。耶稣指挥他说：“不要作声，从这人身上出来吧。”污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理呀！”他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。耶稣的名声就传遍了加利利四方。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. 这就是神的话语，我们听了神的话语的人是有福的。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. 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 Bapak Ibu dikasih Tuhan, 主内各位亲爱的弟兄姐妹们 apakah Bapak Ibu pernah melihat tukang jual obat keliling di pasar? 我们是否曾经看到一个游街卖药品的人在巴萨里面？ Kayaknya kalau zaman sekarang sudah jarang sekali ya kita melihat ya. 但是呢，我们看现今已经很稀少了有这样的人。 Tapi saya masih ingat dulu waktu saya masih SD, ya masih kecil, wah itu kalau ke pasar selalu ada kerumunan orang-orang. 记得我小时候在读小学的时候呢，在巴萨里面呢，常常有见到这样的人。 Ya, biasa ada di tengah-tengahnya ada yang ngomong terus gitu, itu tukang jual obat keliling namanya ya. 就是呢，他们就是那些游街卖药品的人，他们会一直在宣传。 Zaman sekarang tukang jual obat kelilingnya udah nggak ada, diganti dengan salesman mungkin ya. 但是呢，今天呢，这个游街的这个卖药品的已经很稀少了，换来是一个推销员。 Mari kita bernostalgia sejenak Bapak Ibu. Kita mengulang kembali memori kita gitu ya. 我们再回想一下， Kira-kira apa yang dilakukan oleh tukang jual obat keliling itu? 到底一个游街卖药品的人，他所做的是什么呢？ Dia langsung menawarkan, oh ini obat penumbuh rambut, obat apa, penumbuh kumis apa segala macam ya. 他必定会宣传说这个药是能够让你的头发长出来。 Apakah itu yang mereka lakukan? 是否他们就是做这些呢？ Saya rasa tidak. 我想不是这样。 Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka melakukan atraksi. 就是呢，他们就是要跟人有交流。 Ya, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana. 我不知道你们的经验是如何。 Ya, saya besar di Pontianak Bapak Ibu. 就是传道他成长在这个
家里买单。 Ya, itu ada pasar di sana. Kalau jual obat keliling itu biasa dia peragakan kebal sama senjata tajam. 所以呢，他们就是在贩卖他们药物的时候，他们就在那边推销他们的这些药品。 Ya, jadi tangannya digores-gores. Oh, nggak luka, nggak ada goresan. Wah. 特别是他们会弄伤他们的手，然后用这个药。 Pokok intinya menunjukkan kalau dia ini berbeda dengan yang lain. 就是最主要的，他们是要让人看到他跟其他的人与众不同。 Nanti kalau penonton sudah terpukau, udah tepuk tangan ramai, baru dia dagang obat-obatnya. 等下那些观众呢，他们已经拍手呀，很兴趣的时候，他才继续推销他的药物。 Meskipun kita jujur tidak tahu apa korelasi atau hubungannya badan kebal sama senjata dengan jual obat tumbuh rambut, saya nggak tahu gitu 可 ya. 能我们不晓得到底为什么他的身体会有这个免疫力，那就是用刀伤了都没有问题。 Tetapi intinya adalah dia mau menunjukkan kepada para penonton bahwa dia memiliki suatu kelebihan. 最重要的是，他要显给那些观众看，他是与众不同的人。 Sehingga orang yang menonton, wah ini memang orang ini hebat. Nanti kalau dia ngomong apa, mungkin bisa lebih didengarkan. 直到那些观众呢，他们听了以后，他说：“哇，真的了不起！”接下去他所讲的，他们都有兴趣去聆听。 Kalau Bapak Ibu mempelajari ilmu komunikasi, cara berbicara, cara persuasi orang zaman modern, 若我们要学习这个原则，就是说近代人的交流 kita melihat ada benang merah atau ada hubungannya, bukan? 我们看就有一些联系。 Banyak orang kalau mau misalnya motivator, wah dia pasti cerita dulu, wah dulu dia gini gitu, kita terpukau semua. Nanti dia ngomong apa, kita menyerap, oh ya benar ya gitu ya. 一个激励者呢，他就会广告说到什么什么什么的，我们听了以后呢，我们也会认同。 Kira-kira demikianlah yang dulu dilakukan juga oleh Tuhan kita Yesus. 就是正如以前我们的主耶稣他所做的。 Memang di dalam Injil Markus ini cerita tentang Yesus ini suatu hal yang menarik sekali, Bapak Ibu. 就是在马可福音呢，就传讲到主耶稣是非常吸引我们。 Bapak Ibu kasih Tuhan, Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua, yang paling pertama ditulis. 就是这个马可福音呢，其实呢最起先的一本福音。 Jadi dalam bidang perjanjian baru, Injil Markus adalah Injil pertama ditulis, habis itu baru Matius, baru Lukas, baru Yohanes. 其实呢，这个马可福音呢，在这里记载是最初记载的福音，然后才是马太福音、 Tetapi kalau kita membaca 路加福音。 Markus mulai dari ayat pertama, fase pertama, ayat pertama, kita melihat ada kejanggalan dibanding Matius dan Lukas. 但是呢，我们若从这个马可福音来看。 觉得说他跟那个马太、路加有一点矛盾。 Kalau kita lihat Matius dan Lukas, ada cerita tentang silsilah atau asal usul Yesus. 我们看马太福音还有路加福音呢，他们有记载就是主耶稣的家谱。 Yang satu dari sisi Maria, yang satu dari sisi Yusuf, kira-kira demikian. 就是一个呢是从这个约瑟的家谱，另一个就是从这个玛利亚的家谱。 Tetapi kalau dari Markus nih berbeda sekali. 但是呢，我们看马可福音呢，很不一样， Serba mendadak, Bapak Ibu ya. 好像都是很突然间的。 Tidak ada angin, tidak ada hujan. 就是没有风也没有雨。 Tiba-tiba ada orang namanya Yesus. 突然间就冒出一个叫耶稣的名的人， Seolah-olah dia tuh turun dari langit gitu ya. 好像是从天上突然间降下一样。 Dan dia disebut kalau kita baca pasal 1 ayat kedua, menggenapi nubuatan Yesaya. 就我们看第一节呢，就是他要成全先知以赛亚。 Nah ini siapa ini Yesus, Bapak Ibu? 到底这个耶稣是谁呢？ Tiba-tiba datang, 就是来的突然， tiba-tiba diklaim sebagai penggenapan nubuatan Yesaya. 就是呢也人家就是说他是要成全这个以赛亚的预言。 Tiba-tiba minta baptisan dari Yohanes Pembaptis. 又突然间呢邀请就是这个施洗约翰为他施洗。 Tiba-tiba milih murid-murid yang pertama. 也是突然之间呢，他也拣选了第一批的门徒。 Dan tiba-tiba juga disuruh ngajar di Bait Allah.
也突然间呢被邀请在这个圣殿里面 Yaitu di 讲 Kapernaum 道要事 ya, di Kapernaum yang tadi kita baca ya, di Kapernaum. 就是在加百隆。 Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus ini mendadak muncul dan pembaca seolah-olah kalau kita belum tahu cerita Yesus, kita membaca Injil Markus, kita nggak tahu ini orangnya seperti apa Yesus ini. 就是呢，这个耶稣呢突然间出现。如果我们没有去阅读这个马可，好好的阅读马可福音的话呢，我们根本不知道他到底是谁。 Maka itu penulis Injil Markus memasukkan kisah yang luar biasa yang tadi sudah kita baca bersama. 所以呢，这个马可就把它记载，就是刚才我们阅读的，他是非常非凡的人。 Bahwa dia disebutkan, nanti kita akan pelajari bersama, dia disebutkan orang berkuasa, bahkan roh jahat pun takut sama dia. 他就被称为是一个非常有权柄的人，所有的人都惧怕他，敬畏他。 Nah, mengapa Yesus melakukan itu di Injil Markus, saudara? 为什么主耶稣在马可福音里面他行这样的事呢？ Karena tadi dia bukan orang yang dikenal secara langsung kalau di Injil Markus ya. 在马可福音里面，其实主耶稣他不是直接被人所认识的。 Maka dia harus menunjukkan dulu siapa dirinya, identitasnya melalui serangkaian mujizat yang akan dia lakukan 所以 kemudian. 呢，他必须要介绍自己到底是谁，他就必须行了一些奇迹。 Kalau kita kembali ke analogi tukang jual obat tadi, 如果我们再倒回刚才这个游街贩卖药品的人， mengapa dia harus susah-susah buat atraksi jual obat? 为什么他必须这样辛苦的在那边贩卖这个药品呢？ Karena dia ingin menunjukkan, wah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang menonton saya, ini adalah obat yang penting sekali untuk Anda punya. 所以他要那些观众知道他所卖的药物是何等的有效。 Maka dengarkanlah saya baik-baik. 你们必须好好的听我讲说。 Dalam cerita Yesus, Yesus hendak mengajarkan, memulai pelayanan mesianiknya. 就是说主耶稣他也开始实行他的侍奉。 Apa itu pelayanan mesianik Yesus, Bapak Ibu? 到底他所要讲的是什么呢？ Yesus datang bukan untuk mengganti agama atau mengajarkan agama baru, bukan. 他来不是说要更换这个宗教，或是要传讲新的这个福音。 Tetapi Yesus hendak melakukan pemurnian ajaran. 但是呢，他是要实行纯洁的这个教义。 Pemurnian ajaran, Bapak Ibu. 就是呢，要实行他纯洁的教义。 Kalau ada kata pemurnian, berarti hendak membenarkan ajaran yang salah. 就是讲到纯洁呢，是要更新，要更改那些错误的教导。 Pertanyaannya, ajaran apa sih yang salah di zaman Yesus? 他的问题是，到底主耶稣说这个误导是什么呢？ Kita perlu pelajari konteks penerima Injil Yesus pada saat itu. 我们必须要了解这个圣经里面，当时这个圣经里面所记载的。 Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus melayani bukan di kalangan orang yang tidak pernah mengenal Yahweh. Bukan. 就是说主耶稣侍奉不是在那些他们根本不认识耶和华的人。 Dia bukan seperti Yunus yang melayani di Niniwe. 他不是像这个约拿在尼尼微侍奉一样。 Yesus juga bukan seperti Yeremia, seperti Yesaya yang melayani di bangsa yang sudah bobrok. 就是他也没有像这个耶利米他们是在那些已经败坏的国家里面侍奉。 Yesus bukan melayani di zaman Yehezkiel yang mengkritik para pemuka agama, bukan. 他也不是活在像这个以西结呢，他在那边批评那些人。 Tetapi konteks orang Yahudi pada saat Yesus melayani adalah orang yang sangat religius, sangat baik, Bapak Ibu. 其实呢，这里讲到的那些犹太人，其实他们都是非常虔诚的人。 Orang Yahudi di zaman Yesus adalah masa-masanya mereka sangat religius, sangat takut sama Tuhan loh. 其实呢，在主耶稣的时代，那些犹太人他们是非常敬畏上帝的人。 Terbukti orang Farisi atau kelompok Farisi sangat berkembang pesat pada zaman Yesus. 所以那些法利赛人，他们对主耶稣，他们也非常的敬仰。 Saudara, Farisi itu adalah partai politik atau organisasi masyarakat yang sangat menekankan bahwa kita harus sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. 就是那些法利赛人呢，是实行正直的，他们也讲到，他们必须要真正的要敬畏
上帝。 Dan mereka melakukan tanda kutip pemaksaan kepada masyarakat. 他们也实行了压制这些百姓， Harus taat sama hukum Taurat, 你们必须要遵守这个律法， harus takut sama Tuhan. 你们要敬畏你们的神。 Bahkan sampai ada aturannya Bapak Ibu, kalau hari Sabat jalan maksimal berapa kilo, 还有呢，甚至他们出了一个条例，就是说在安息日，他们必须要走几里路， bawa beban berapa kilo, 就是他们要背负 semua 几重的这个 semua itu ada aturannya loh Bapak Ibu. 全部都有它的规律。 Bahkan nanti kalau kita baca selanjutnya kan ada peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, mereka marah. 所以呢，我们等下看下去，当主耶稣在安息日的时候医治人的病的时候，他们非常的生气 Karena mereka sangat takut pada hukum Taurat Bapak Ibu. 因为他们非常的害怕这个律法。 Lah ini kan aneh, orang udah taat sama Tuhan, udah mentaati firman Tuhan, kok malah mau dimurnikan lagi? Apanya yang mau 所以呢，我 dimurnikan? 们不是否觉得很奇怪？一个已经很遵守这个律法、敬畏神的人呢，为什么说他们还要更新他们的误导呢？ Ini ada hubungannya juga dengan kita semua orang Kristen bukan pada saat ini. 这也是跟我们现代的基督徒也有连带关系。 Nanti kita kupas lagi bersama. 等一下我们再来分析。 Jadi intinya Yesus hendak melakukan pemurnian ajaran pada saat itu. 最重要呢，主耶稣当时是要纯洁这个教义 Dan untuk melakukannya dia perlu menunjukkan siapa dirinya kepada para hadirin yang ada. 不只是他实行，他还要介绍他自己本身他到底是谁 Dan kalau kita lihat memang sangat berhasil bukan Bapak Ibu? 如果我们看他非常的成功 Baru saja memulai pelayanan perdana di Injil Markus ya, langsung ada heboh di sana. 就是他刚刚在马可福音里面记载，他刚刚出来侍奉，就引起了这个轰动。 Orang bertanya, ini anak tukang kayu nih. 有人就问说：“这个不是那个木匠的儿子吗？” Bahkan ada ahli mengatakan Yesus sendiri pun mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu juga. 又有人说他自己耶稣本身也继承了他父亲是一个木匠的工作。 Tapi ini tukang kayu luar biasa ya. 但是这个木匠的儿子呢，他非常的非凡。 Yang pertama, dia mengajar dengan penuh kuasa, lebih tidak seperti para ahli Taurat di ayat 22. 就是他的教导呢，正像这个有权柄的人呢，不像那些文士，就是在22节， Saudara ini luar biasa. 这是非常的特别。 Ahli Taurat itu adalah para ahli yang sejak usia muda belajar terus di biara-biara atau di sekolah-sekolah para rabi. 那些文士呢，其实呢，他们从小他们已经在学习这个就是律法书。 Bahkan kalau di zaman sekarang dia itu udah profesor doktor teologi gitulah ya. 可能在这个时候呢，可能就是神学博士。 Tetapi dikatakan Yesus ini anak tukang kayu atau bahkan tukang kayu mengajar lebih berkuasa daripada profesor doktor ini. 但是呢，这里讲到耶稣是个木匠的儿子，但是呢，他所实行的呢，超过那些大博士。 Yang kedua, Bapak Ibu, 还有第二点， ketika sedang mengajar ada orang yang kerasukan roh jahat. 就是当他在教训的时候呢，有一个被污鬼附身的人。 Tetapi bukan kerasukannya yang jadi kehebohan, bukan. 不是这个被污鬼附上身的人，他让人家感觉到很。 Yang menjadi heboh adalah ketika roh jahat ini berkata, engkau berasal dari Allah, yang kudus dari Allah. 倒是这个被鬼附上身的人呢，他说这是神的圣者， Ayat 24 ya. 就是在24节。 Saudara, orang kalau kerasukan tuh biasa teriak-teriak nggak jelas, mungkin apa gitu ya. 一个被鬼附身的人呢，他们常常就是不知怎样的，就是在那边大喊大叫。 Tapi ini kerasukan roh jahat lalu menyembah Yesus yang tukang kayu itu gitu. 但是呢，这个被鬼附的这个人呢，他直接在那边俯伏敬拜神的圣者。
Bahkan disebut yang kudus dari Allah. Wah, ini luar biasa bukan? 他称耶稣是神的圣者，是非常的特别的。 Disamakan derajat kekudusannya disamakan dengan Allah sendiri. 就是他将他的圣洁呢，跟圣洁的上帝是同等的。 Ya, zaman dulu belum banyak orang yang bersandiwara Bapak Ibu ya. 就是呢，以前的人很少，他们是在那边假冒。 Mungkin zaman sekarang bisa aja saya merancang dengan 1-2 orang, nanti waktu saya khotbah kamu pura-pura kerasukan puji-puji saya gitu ya. Mungkin bisa zaman sekarang 但 gitu 是 ya. 呢，在这个时代，可能我能够就是制造一些说，当我在讲到的时候呢，你就假装你被鬼附着。 Tapi ini benar-benar roh jahat merasuki dan berteriak engkau yang kudus. Wah, ini luar biasa. 但是呢，这是真正的一个被鬼附上的人呢，他在那边大喊大叫说，耶稣是上帝的圣者。 Tapi yang lebih luar biasa lagi ada poin ketiga. 还有更特别、更让我们惊奇的是在第3节， Ketika 第 Yesus 3点， menghardik, mengusir keluar roh jahat tersebut ayat 27 ya. Sehingga orang itu orang-orang berkata, waduh, bahkan roh jahat pun takut taat pada dia. Luar biasa. 就27节呢说，就是说更非凡的是，当耶稣指责即赶出那些恶灵，导致众人说，连乌龟也听从了他。 Baru tampil perdana menurut Injil Markus, baru tampil perdana langsung Yesus ini menuai kehebohan, orang takjub pada kuasanya. 就是他刚刚出来侍奉呢，却引起众人对他的惊叹。 Tapi saudara dikasih Tuhan, kita tidak sampai berhenti pada takjubnya doang gitu ya. 我们不只是停止在别人对他的惊讶。 Karena dulu waktu saya melihat tukang jual obat keliling, saya takjub dia wah dia disabet-sabet pakai parang, pakai mandau, Kalimantan mandau ya. Itu kok nggak luka, wah takjub, wah hebat. 就是呢，以前我小的时候看到那些贩卖药品的人在那边伤他自己的身体没有感觉什么的时候，我感觉到非常敬佩他们，非常 saudara, 惊叹。 kalau kita hanya berhenti di takjubnya saja, kita kehilangan inti dari pengajaran Yesus. 就我们只停留在惊讶里面呢， Tapi kita perlu pelajari sebenarnya apa korelasinya pengajaran Yesus ini dengan kita. 但是呢，我们一定要去思考，到底主耶稣对我们的教导是什么？ Saudara, saya katakan ada hubungan sedikit dengan gereja pada zaman ini bukan? 我讲呢，就是跟我们现今的教会呢，有一点呢连带关系。 Apa hubungannya Bapak Ibu? 到底它的关系是什么？ Ketika orang Yahudi dilayani di zaman Yesus, 就是以前呢，当这个犹太人他们侍奉神， mereka berada dalam puncak kejayaan religiulitas atau kejayaan agama. 他们就是已经上了高峰，就是在宗教方面， Mereka hidup sangat religius, sangat saleh. 他们就是在生活上呢，他们非常的敬虔、虔诚， Sangat takut pada hukum Taurat. 他们非常的惧怕这个律法， Sangat benar-benar menjalankan hukum Taurat dengan keras, dengan ketat. 他们是真正很严肃的，他们遵行一切律法。 Mungkin sama juga dengan kita pada zaman ini. 可能跟我们现今呢是一样的。 Saya percaya Bapak Ibu juga sungguh-sungguh dalam menjalankan firman. 我想呢，我们每一位呢，我们都是真正的在实行神的话语。 Berusaha melakukan terbaik bagi Tuhan. 就是呢，我们尽量，我们怎样来为主做事。 Tetapi apa yang dilakukan Yesus mungkin boleh menjewer kuping kita juga Bapak Ibu. 但是呢，我们看主耶稣做的是什么呢？ Yang pertama misalnya, 比如说第一， ya, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. 我们看主耶稣他的教训呢是充满权柄。 Pertanyaannya, kita semua sebagai pengikut Kristus, apakah kita juga punya kuasa yang sama? 问题是我们今天我们侍奉是否也像主耶稣充满这个权柄能力呢？ Kuasa seperti apa Bapak Ibu? 到底他的能力是什么？ Jelas kita tidak punya kuasa menghidupkan orang mati, kita tidak punya. 当然我们就没有这个让死人复活的这个能力。 Kita tidak punya kuasa memecah roti jadi 12 keranjang sisanya, kita 我 nggak 们 punya. 也没有这个能力，就是让这个五饼变成12筐。 Kita nggak punya kuasa bangkit dari kematian seperti Yesus, kita nggak punya. 我们不能够就实行叫死人复活，像主耶稣一样。
tapi kita punya satu kuasa yang sama dengan Yesus. 但是呢，我们有跟主耶稣一样的这个能力， Kuasa marturia atau kesaksian iman. 就是呢，我们有这个能力，我们能够为他做见证。 Saudara, sesungguhnya kita semua gereja adalah orang yang punya tanggung jawab memberikan kesaksian iman yang benar. 其实呢，我们每一个神的儿女们，我们都有这个责任呀，我们要为主做见证。 Loh, tadi Bapak mengatakan orang Yahudi waktu itu sudah saleh, sudah baik, kenapa harus kesaksian iman lagi? 你刚才不是说那些犹太人他们已经非常的虔诚，为什么他们还要做见证呢？ Saudara, memang kita dalam hidup ini harus menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. 其实呢，在我们的生活里面，我们必须要认真的来实行神要我们实行的。 Harus hidup yang saleh, 我们要有一个虔诚的生 yang 活， benar sesuai dengan Alkitab. 就是呢，好像圣经里面所教导的。 Tetapi terkadang Bapak Ibu, 但是呢，有的时候，各位弟兄姐妹们， tanpa sadar kita sudah bergeser arah atau perspektif keimanan kita. 就是呢，在觉悟与不觉悟当中呢，我们已经偏离了这个真理。 Seharusnya kita hidup yang benar untuk memuliakan Tuhan. 其实呢，我们必须要有这个正确的生活来荣耀主的名。 Tapi kita lama-lama menjadi hidup taat karena ingin menyenangkan atau ingin memenuhi aturan itu sendiri. 但是呢，久而久之呢，我们的生活，我们只是要满足这一切。 Tadi saya katakan Yesus pernah satu hari bersih tegang atau ribut dengan orang Farisi, orang banyak tentang penyembuhan orang di hari Sabat. 就是呢，有一次呢，主耶稣跟那些法利赛人他们在辩论，就是说他在安息日医治人的病。 Saudara, menghormati, kuduskan hari Sabat itu adalah perintah Tuhan juga, bukan? 就是呢要尊敬，就是这个安息日呢也是上帝的命令。 Tetapi orang Yahudi menguduskan hari Sabat bukan untuk menghormati Tuhan, tapi supaya kita memenuhi tuntutan dari ajaran itu sendiri. 但是呢，犹太人他们并不尊敬这个他们敬畏这个安息日，他们只是要显出他们是行律法的。 Saudara, maka kita menjadi ajaran yang legalistik atau yang saklek, yang tidak boleh berubah-berubah. 所以呢，我们就可能就拥有一个神论，就是说我们不可以将它更改变。 Kita menjadi orang yang kaku. 我们变成很不自由的人。 Kaku, pokoknya sesuai dengan Alkitab. 就是呢，我们必须说要符合圣经里面的教导。 Saudara, sehingga kuasa Allahnya tidak ada lagi. 变成什么呢？就是神的权柄能力已经没有在我们里面了。 Lama-lama kita hanya sekedar taat pada Tuhan karena kita mau memenuhi aturan itu sendiri. 就是说，久而久之呢，我们只是要顺服我们的主，就是要满足这些律法。 Itu yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, ada juga ketaatan yang bersifat sosial atau moralitas belaka. 但是呢，有的呢，他们是就是说，只是在道德方面。 Banyak orang berkata, sudahlah, kita nih tidak usahlah meributkan ajaran-ajaran dogmatis gitu ya, atau ajaran ya dogma gitu ya. 有的人说，好了，我们不必去遵守这一切了。 Yang penting orang Kristen melakukan firman Tuhan. Jadi perilaku kegiatan sosialnya yang ditekankan. 最重要呢，我们基督徒我们要实行神的话，就是做世交这个工作。 Akibatnya gospel, kesaksian pelayanan kita hanya sekedar bagi-bagi sembako, Bapak Ibu. 因此呢，不奇怪我们的这个见证呢，只是分发这个食品， Hanya sekedar pengobatan gratis. 或是让人免费医治。 Hanya sekedar melakukan ini dan itu secara sosial dan moralitas saja. 可能就做一些施惠慈善工作。 Bukan itu tidak baik, itu justru sangat baik, Bapak Ibu. 其实呢，并不是说我们做这一切不好，是非常好的事。 Tapi menjadi tidak baik ketika kita menekankan di situ dan mengabaikan pengajaran yang benar di belakangnya. 若我们只是强调在那里呢， Apakah ada kuasa di dalam kesaksian kita? 是否在我们的见证里面，我们有这个能力呢？ Apakah masih ada kuasa Tuhan di diri gereja pada saat ini? 或是在现今的时代呢，教会里面还有上帝
主耶稣这样的全能吗？ Ini 权 yang 柄吗？ harus kita murnikan Bapak Ibu. 这就是我们必须要去把它纯洁的。 Jangan kita mengabaikan yang satu dan titik beratkan pada yang lain. Lah 我 bisa. 们不要忽略这个，然后变成焦点放在另一方面。 Pengajaran dan sosial itu harus bekerja sama. 就是呢，我们教育还有做这个慈善工作，我们必须要平衡。 Bapak Ibu kalau selama ini sudah begitu giat dalam kegiatan Kespel, Anda juga harus giat dalam pembinaan. 就是说我们可能这一阵子呢，我们对外已经做得很好，但是呢，我们也必须要懂得怎样在里面要有辅导的工作。 Anda juga harus kuat dalam persekutuan. 在团契里面，我们要非常的坚强。 Karena jikalau ada satu yang timpang, maka kuasa itu sudah tidak ada lagi. 如果在里面呢有不平衡的话呢，那个权柄、那个能力就消失了。 Maka sekarang, zaman sekarang, gereja barat, pengajaran hebat, kesaksian pelayanannya tidak ada. 所以呢，现在呢，在西方呢，可能他们的教育非常的好，但是呢，他们没有实行出来。 Gereja Timur, kesaksian pelayanannya luar biasa, pengajarannya sangat kurang. 但是呢，在东方呢，有见证，但是呢，他的这个辅导呢，非常的缺乏。 Semuanya harus bekerja sama Bapak Ibu. 这一切呢，我们都必须要平衡，要合作， Itu yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua Bapak Ibu, 还有第二点呢， bagaimana dengan iman kita sendiri? 我们自己本身我们的信心又如何呢？ Tadi kita membaca roh jahat pun mengakui Yesus itu yang kudus dari Allah. 刚才我们看到那些恶灵呢，他也在那边称颂主耶稣是神的圣者。 Saudara, ada satu ironi di sini. 在这里呢有一个讽刺。 Konteksnya adalah Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi di rumah Allah, rumah Bapa. 就是呢，这里是讲到这个耶稣跟那些犹太人在圣殿里面交谈。 Tetapi yang pertama mengakui dia adalah yang kudus dari Allah bukan orang Yahudi, tetapi adalah roh jahat. 那些承认主耶稣是神的圣者的人呢，并不是这个犹太人本身，而是那些污鬼。 Padahal orang Yahudi ini adalah umat pilihan Tuhan. 其实呢，这些犹太人都是上帝的选民。 Tapi sampai nanti akhir dari Injil Markus kita lihat ada sebagian dari umat pilihan Tuhan tersebut yang justru menyalibkan Yesus. 但是呢，我们若看这个马可福音，它的最终呢，我们看到那些一部分的犹太人呢，他们就是本身将主耶稣钉在这个十字架。 Sementara roh jahat justru adalah yang paling awal yang mengakui bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. 我们看到其实那些污鬼，他们是起先他们承认主耶稣是神的圣者。 Saudara, anak atau umat pilihan Tuhan tidak mengakui kealahan Yesus. 就是说，其实呢，上帝的选民呢，他们不认同主耶稣神的圣者。 Tetapi roh jahat mengakui 但是呢 kealahan， 我们 Yesus. 看这个恶灵呢，他们承认。 Sungguh satu ironi yang luar biasa bukan? 其实这是对我们一个很大的一个讽刺。 Tapi mungkin juga sampai sekarang demikian kira-kira ya Bapak Ibu. 我们想呢，可能到现在还是如此。 Mungkin kita orang Kristen zaman sekarang kita dengan mulut mengakui Yesus Tuhan. 可能我们现代的基督徒呢，在我们的口中，可能我们承认我们的主。 Dalam setiap ibadah GKI ada pengakuan iman rasuli. 就是呢，我们每一次崇拜都有这个阅读这个使徒圣经， Aku percaya Yesus gitu kan? 就是我信上帝。 Nah, tetapi apakah dalam hidup kita benar-benar mencerminkan kalau kita adalah umat yang percaya atau mengakui Yesus adalah yang kudus dari Allah? 但是呢，在我们的生活里面，我们是否已经表明出我们是真正一个信靠主的人呢？ Bukankah kita dapat menyebutkan dengan gamblang contoh-contoh orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak memuliakan Allah? 其实 Bukan? 呢，我们很容易就这样从我们口中说出，但是呢，其实他们的生活是乱七八糟的。 Saudara, sejahat-jahatnya iblis dan roh jahat, 就是呢，就是那些恶魔，他们多么的
恶的话。 Tidak pernah tercatat dia memakai nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. 但是呢，在这里面呢，没有记载他们使用这个上帝的名。 Sementara orang-orang yang mengaku Kristen. 但是呢，有很多他们承认他们是基督徒， Kristen, pengikut Kristus artinya. 就是呢，基督徒就是跟随这个基督的人。 Berapa banyak kita bisa melihat orang yang memakai nama Tuhan untuk kejahatannya. 我们看他们能够使用这个主的名，他们去行恶。 Saudara, mungkin sekali lagi dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus. 可能从我们的口中再一次，我们承认他是神的圣者。 Tetapi apakah kita orang Kristen benar-benar mencerminkan kekudusan Allah tersebut? 但是呢，我们每个基督徒是否我们真正已经显出我们是一个神的儿女吗？ Atau jangan-jangan Bapak Ibu, 或是有可能 zaman sekarang setan pun takut lihat kita. 就是呢那些恶灵呢，他看到我们，他们都害怕。 Jadi kalau ada film orang takut hantu, takut setan, itu zaman dulu Bapak Ibu ya. 以前呢有那些影片，就是说我们人怕这些恶鬼呢，但是现在已经没有了。 Mungkin zaman sekarang setan yang takut lihat kita Bapak Ibu. 可能现今呢，就是说那些恶鬼呢，他们害怕我们 Karena kita berani memakai nama Tuhan untuk melakukan yang tidak benar. 因为我们敢用主的名去行恶。 Kita menjadi orang Kristen yang tidak sesuai dengan panggilan kita. 我们成为一个基督徒，但是呢，并不符合主对我们的呼召。 Lama-lama kehidupan pengakuan iman kita itu hanya bersifat doktrinal. 其实呢，久而久之呢，我们的信仰就好像这个神学而已。 Sementara kita sudah jauh daripadanya. 其实呢，我们已经远离了他。 Saudara, Yesus datang memurnikan ajaran ini. 但是呢，主耶稣到来，他再一次重新纯洁。 Karena bukan setiap orang mengaku Tuhan akan masuk kerajaan Allah. 他说呢，不是每一个称主的人能够进到这个天堂， Melainkan mereka yang melakukan kehendaknya. 反过来是那些实行神旨意的人。 Bagaimana dengan perilaku kita Bapak Ibu? 我们的行为又如何呢？ Apakah perilaku kita sudah sepadan dengan iman kita? 是否我们的所作所为已经符合我们是一个有信心的人？ Yang terakhir Bapak Ibu. 最后一点 Apakah gereja zaman sekarang juga ditakuti oleh roh-roh jahat? 是否我们现今的教会呢，也被这个恶灵所惧怕？ Apakah roh jahat juga memiliki rasa yang takut ketika berhadapan dengan kita? 是否只是恶鬼呢？当他接近我们的时候，他也有一个恐惧的心。 Saudara, sekali lagi saya katakan, mungkin kita takut pada roh jahat, tapi takut karena ngeri melihat mukanya atau apanya gitu ya. 反过来，我们怕那些恶魔、恶鬼呢，可能我们害怕看到他的脸。 Sementara roh jahat takut sama kita karena kita berani memakai nama Tuhan untuk melakukan yang tidak benar. 但是呢，这些恶魔、恶鬼呢，却怕我们，可能怕我们使用主的名、上帝的名。 Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa sama seperti Yesus yang ditakuti oleh roh jahat ketika melakukan pekerjaan Bapa? 但是呢，我们是否也能够像主耶稣一样，就是让那些恶魔对他有一个恐惧的心？ Saudara, menjadi gereja zaman sekarang itu tidak mudah. 要成为现今的教会呢，其实不简单， Begitu banyak tantangan yang ada. 有很多这个挑战。 Tapi tantangan yang paling besar adalah 我们最大的挑战， apakah kita masih rajin melakukan pekerjaan Tuhan? 是否我们还是很认真的实行侍奉呢？ Beberapa hari yang lalu pendeta Joas dari GKI Pondok Indah, Bapak Ibu, 不久前呢，有一个从本多因达的这个神的仆人 Joas Adi Prasetya ya, itu beliau menulis di Facebook kira-kira demikian. 他在 Facebook 里面他有这么写到。 Gereja zaman dulu, maksudnya karena kita sama-sama GKI, ya gereja GKI gitu ya, 他说以前的这个印尼基督教会 selalu punya visi dan misi tahunan, bukan? 就是每年都有他们的差遣计划， Visi bertahun-tahun, bisa 4 tahun, 5 tahun ke depan. 可能能够就是做几年的，就是几年的这个差遣侍奉工作。 Tetapi pandemi corona kali ini membuat kita harus meniadakan sejenak visi misi itu. 但是因着这个疫情的发生呢，使到这一切都停止了。 Kita nggak berani lagi ngomong tahun depan mau buat apa.
每个人都不敢说他们明年要做什么 Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. 因为我们根本不清楚、不晓得这个疫情要到什么时候才能停止。 Bahkan untuk bulan depan pun kita mungkin belum berani gitu ya membuat. Nah, bulan depan saya mau buat ini mungkin 甚 belum 至 berani. 呢，可能我们对下个月我要做什么，我们都不敢去计划。 Saudara, memang kenyataan ini tidak enak buat kita semua. 其实这样的事实呢，对我们感觉到很不安。 Tapi juga menurut saya ini sarana introspeksi yang baik untuk gereja-gereja kita. 但是呢，对我来说呢，其实这是一个机会，对每一个教会，他们必须要审查。 Ya, saya masih ingat kalau kita rapat majelis PMJ dulu-dulu ya, belum corona, semua programnya sudah ada. Kita mau berkreasi pun ya nggak bisa leluasa gitu ya. 就是说以前我们所做的一些教会程序呢，但发生了这个疫情呢，他们所要实行的都不自由了。 Kita mau buat ini, Pak, ini kita udah ada deadline nih, jadwalnya gini-gini. Kita mau buat apa? Wah, udah nggak bisa lah. 现在呢，我们要做什么计划都不能够。 Nah, ini keadaan ini bagus, kita bisa mereset ulang nih. 其实这样的情况呢，对我们是有好处。 Ya. 我们必 Orientasi 须能够再去反思。 Kita bisa mereset ulang orientasi visi misi gereja kita ke depan, bukan? 我们能够好好的思考、去反思我们前面教会的侍奉是如何。 Terkadang banyak sekali di antara kita mungkin yang sudah terjebak pada visi misi organisasi, Bapak Ibu. 可能我们很多人，我们已经跌入了就是这个教会程序的。 Sementara Amen. mungkin visi misi yang bersifat eskatologis atau kerajaan Allah mungkin sudah agak jarang di tempat kita barangkali. 可能就是说上帝的权柄呢，在我们的教会里面可能已经失去了。 Saudara, kira-kira kalau kita bisa berdialog dengan roh jahat, 比如说我们能够跟这些恶灵，我们跟他交谈的话， kira-kira mereka kalau misalnya mereka duduk sama kita, mereka membaca visi misi orientasi pelayanan kita 4 tahun ke depan, apa pendapat mereka, Bapak Ibu? 比如说他们与我们一起同坐，他看我们教会几年的这个教会程序计划， Kalau 他会对我们说什么？ ya, menurut lamunan saya, Bapak Ibu ya, kira-kiranya saya gitu ya, mungkin iblis tuh senyum bahagia, ketawa melihat visi misi gereja-gereja kita. 就是在我本身所想呢，可能当这些恶灵呢，他看到这一些程序计划的时候，他会在那边大笑。 Ya, ini semua rutin kan? Rutin, semuanya ya berulang-ulang aja gitu. 就是就是联系不断的这样而已， Sangat jarang kita bisa keluar. 很少我们能够走出去。 Mungkin kita sudah terjebak dalam 4 dinding, Bapak Ibu. 可能我们已经跌入这样的状况， Mungkin kita sudah terjebak pada organisasi. 可能我们也已经跌入了这样的团体。 Sehingga roh jahat pun tidak takut lagi sama kita. 因此呢，这些污鬼呢，他根本已经不害怕， yang 对我们已经不害怕了。 Yang penting kasih dia nyaman, 最重要是让他感觉到安逸， kasih orang Kristen nyaman, 就是让那些基督徒感到很安逸 maka dia akan berputar-putar di tempatnya sendiri. 因此呢，他就会在里面呢团团转。 Tapi pandemi ini bisa membuat kita boleh meriset ulang, Bapak Ibu. 但是呢，借助这个新冠病毒呢，我们能够再一次去反思一下， Apakah orientasi kita sudah pada pelayanan yang benar? 我们是否已经在这个正确的这个侍奉上 Apakah sesuai dengan yang Tuhan inginkan bagi gerejanya? 是否已经符合主的旨意在我们的教会里面？ Saudara, saya belum pernah ke Eropa dan belum pernah studi di Eropa. 我从来没有去过这个欧洲。 Tapi kalau saya membaca kesaksian dari teman-teman yang pernah kuliah di Belanda, di Jerman, di Paris dan sebagainya macam. 但是呢，我看到我的朋友们，他们记载他们去到这个国外， Gereja mereka ada gereja yang sangat besar, sangat kokoh, Bapak Ibu. 他们的教会是那么大，那么的壮观， Tapi sangat kosong. 但是里面是空虚的。 Secara organisasi, secara hegemoni, gereja adalah yang luar biasa di Eropa. 就是呢，
在外表上，他们的教会是非常突出的， tetapi isinya kosong. 但是呢，里面是空洞的 Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalamnya. 在里面根本不能够去夸，有什么可以夸耀的？ Sehingga banyak yang beralih fungsi, yang dijual jadi pub, jadi night club dan sebagainya, Bapak Ibu ya. 所以呢，有的人呢，他们已经转离了，甚至那个教会被贩卖。 Saudara, jangan sampai gereja kita seperti itu. 我们不要让我们的教会跟他们一样， Sangat kokoh, sangat rapi sebagai organisasi, 我们在一切团体里面呢是非常的坚固的， tapi sesungguhnya kosong di dalamnya. 但是呢，里面是空虚的 Karena kita hanya berputar-putar di tempat. 因为我们只是在里面团团转 Saudara, mari melalui firman ini kita belajar. 就是接着我们今天我们学神的话语 Mereka yang mendengar Yesus waktu itu takjub melihat kuasa Allah. 就是当他们看到主耶稣的教训，他们非常的惊讶 Saudara, apakah Anda hari ini masih takjub melihat Allah? 是否今天我们看到我们的主耶稣，我们还能够这样惊叹吗？ Orang yang takjub melihat Allah pasti akan berbuat sesuatu untuk Allah. 就是一个对主有惊叹的人呢，他必定会做一些为主做一些事。 Saya sering berkata pada jemaat kami, Bapak Ibu. 我常常对这个会友说， Kalau Anda merasa Anda takut Tuhan, 你就是说你敬畏你的主， Anda merasa Anda penuh dengan rasa syukur pada Tuhan, 你就是心里充满向主感恩， tapi Anda tidak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. 但是呢，你根本不想为主做些什么， Kekaguman Anda sama seperti kagum pada tukang jual obat. 就是呢，你对主的羡慕呢，只是好像那些卖药膏的人 Saudara, mari kita benar-benar takjub pada Allah. 我们要惊叹， Mari kita melayani Dia dengan sepenuh hati. 我们要用全心全意，我们来侍奉他， Mari kita berubah, 我们要改变， berubah. 我们要改变， Jangan lagi sama seperti dulu. 我们不要像以前一样， Kita harus takjub pada kuasa Allah. 我们必须要对主的权柄，我们感到惊 Dan 叹。 kita harus menjadi pembawa rasa takjub itu kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. 我们要将我们的惊叹我们带给那些还没有认识主的人。 Mari tundukkan kepala, kita 我们一 berdoa. 起低头祷告。 Kami bersyukur padamu Tuhan, karena firman-Mu luar biasa, yang mengajarkan pada kami rasa takjub pada Allah yang luar biasa. Tuhan, seringkali mungkin kami sama seperti orang-orang di zaman Yesus. Kami kagum, kami takjub pada Tuhan kami yang luar biasa, yang hebat. Tapi rasa takjub itu hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada perubahan apa-apa dalam diri kami. Tidak ada perubahan dalam kesaksian hidup kami, dalam iman kami, bahkan dalam pelayanan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang sepertinya sangat kokoh di atas batu karang. Tetapi sesungguhnya kami sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang sangat rapuh, yang sangat gampang diombang-ambing, digoncang oleh dunia. Dan kami lebih cenderung nyaman pada diri kami, pada ajaran yang menurut kami benar, tanpa kami sendiri memahami ajaran itu, dan kami menjadi pelaku-pelaku yang benar dari ajaran Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman hari ini boleh menegur kami semua, gereja-Mu di tempat-tempat ini. Kiranya kami boleh belajar terus introspeksi diri kami. Mungkin selama ini kami sudah bergeser orientasi kami. Dari yang tadinya takut pada Tuhan menjadi takut pada aturan-aturan agama. Dan itu adalah hal yang Tuhan tidak senangi. Maka Tuhan datang ke dunia untuk menegur orang Israel zaman itu dan kami semua zaman sekarang. Dan kami belajar juga mungkin selama ini kesaksian hidup kami tidak baik di hadapan Tuhan. Kami merasa kami orang Kristen yang saleh, yang rajin ke gereja. Tapi sesungguhnya hidup kami tidak mencerminkan bahwa kami menghormati kekudusan Allah. Kami tidak menghormati Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami bukan menjadi pembawa berkat, tetapi kami menjadi pembawa celaka bagi orang yang kami kenal. Tuhan, dan kami belajar mungkin selama ini gereja-gereja kami juga sudah bergeser orientasi. Visi misi kami menjadi visi misi organisasi yang terkurung dalam 4 dinding. Dan Tuhan, kira kami belajar juga sama seperti Yesus yang melayani orang-orang yang terhilang. Demikian pula kami harus belajar menyesuaikan visi misi kami ke arah orientasi yang benar.
Kami melakukan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi terkurung dalam rutinitas, tapi kami boleh mendiskusikan, kami boleh merancang visi misi yang bersifat eskatologis, yang membawa orang kepada kemuliaan Allah, yang membawa orang pada kerajaan Allah. Kira kami semua GKI Kasih Priangan boleh bekerja sama dengan baik, boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kami. Kami tidak menjadi orang Kristen yang elit, tidak menjadi orang Kristen yang sudah sesuai dengan patronnya, tetapi kami boleh menjadi orang Kristen yang memberkati, menjadi orang-orang Kristen yang boleh membawa dampak bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, firman yang kami dengar kira boleh mengubah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan sikap berdiri, mari kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 会友请站立，让我们一起和朴实教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu kasih Tuhan, mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu bersama. Meskipun di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang remote, dalam keadaan yang jauh satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya kesatuan kami, kesatuan hati kami tidak terpecah-pecah. Tidak ada di antara kami yang mungkin menjadi kendur, lemah semangat karena tidak lagi bersama dengan saudara seiman bersekutu bersama. Tapi biar kami boleh terus teguh, kokoh dalam Tuhan kami. Kami boleh tetap sadar bahwa diri kami adalah umat Tuhan, anggota dari gereja, tubuh Tuhan yang kudus. Sehingga kami harus selalu ingat untuk memuliakan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menempel pada pokok anggur supaya kami tidak menjadi ranting yang mati. Tuhan, kami berdoa padamu, hamba mendoakan untuk segenap jemaat GKI Kasih Priangan. Di antara kami jikalau ada yang masih dalam keadaan yang susah secara ekonomi Tuhan, karena pandemi ini membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau jamah kami semua, Engkau berkati kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan, bahwa bukan pekerjaan kami yang membawa kami kepada kehidupan, bukan pekerjaan kami yang memberi kami duit untuk hidup, tetapi kami semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Rezeki itu bukan berasal dari jerih payah kami, tapi rezeki itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa padamu, Engkau kasihani kami. Cukupilah semua kebutuhan kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan sampai mengemis-ngemis roti. Anak-anak-Mu tidak akan sampai kelaparan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi juga tegurlah kami Tuhan, supaya di antara kami jangan ada yang hanya berorientasi pada berkat, tapi kami juga boleh memberkati sesama kami, khususnya sesama anggota gereja kami. Kiranya kami boleh peduli satu dengan yang lain, seperti gereja mula-mula yang boleh saling peduli, boleh saling memberkati. Tuhan, di antara kami jikalau ada yang dalam keadaan sakit penyakit, ringan, sedang maupun yang parah, Tuhan, sekali lagi kami berdoa, kiranya Engkau boleh menjamah, memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat kami Tuhan. Khususnya bagi mereka yang terkena COVID,
Biar mereka boleh terus disiplin dalam peperangan di dalam tubuhnya itu Tuhan. Kiranya Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kesembuhan. Karena Engkaulah yang mampu menyembuhkan kami. Bukan obat, bukan dokter. Tapi Engkau yang memberi kesembuhan melalui obat, dokter, dan yang lainnya. Tuhan berkati kami. Tolonglah Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Dan terutama berikan mereka hati yang berserah pada Tuhan. Hati yang takluk pada Tuhan. Sehingga mereka di dalam kesakitannya, di dalam keadaan yang tidak nyaman, mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Di antara kami Tuhan, jikalau ada yang punya masalah rumah tangga, suami istri tidak harmonis, orang tua dengan anak tidak harmonis, kiranya Tuhan kami semua boleh dipulihkan. Kami semua boleh memiliki rasa cinta, rasa kasih yang sejati. Biarlah kami boleh saling mengampuni, boleh saling menerima Tuhan. Tidak ada lagi pertengkaran, perpecahan. Tuhan kiranya berkati harmonisan rumah tangga gereja kami. Biar boleh gereja kami menjadi satu ikatan yang kokoh, yang teguh dalam Tuhan. Tuhan kami berdoa, jikalau di antara kami ada masalah-masalah yang begitu besar, begitu menyakitkan, yang tidak dapat kami sampaikan kepada orang lain, biarlah Tuhan kami boleh naikkan dalam doa pribadi kami kepadamu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, seru doa kami. Dengarkanlah tangisan ratapan kami Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan memberikan solusi, memberikan keringanan, memberikan berkat, memberikan damai sejahtera kasih karunia-Mu, supaya kami dapat melewati segala masa-masa yang tidak nyaman di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami semua. Ketika besok kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, dunia kami masing-masing, biarlah kami boleh melakukannya dengan hati yang tunduk pada Kristus. Kami hidup bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menonjolkan diri kami, bukan membuat kami menjadi orang terkenal, tapi kami membawa Kristus untuk dikenalkan bagi orang lain. Kiranya Tuhan yang berkati kami, ketika kami boleh melayani Tuhan di dunia nyata, kami boleh menjadi agen-agen Kristus, pembawa kasih damai sejahtera Allah ke tengah dunia. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. 我们进入奉献， Kita bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja kita masing-masing. 我们可以把奉献转到各自教会银行户口。 Nah, persembahan diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang 23. 奉献经文取自于哥罗西书第3章23节。 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian syukur, ku bersuka cita kerja baginya. 我们唱诗歌，我为上帝工作真快乐。 Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada
kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. 主啊，我们真满心感恩，今天早上我们还可以来到你面前敬拜你， Kami boleh memuji nama Engkau, 我们可以赞美你， kami boleh mendengarkan firman Tuhan. 我们可以聆听你的话语。 Bahkan pada siang hari ini pun kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Engkau Bapa. 并且在这个时刻，我们还有机会来奉献。 Berkatilah persembahan ini Bapa untuk pekerjaan pelayanan-Mu di gereja kita masing-masing Bapa. 求你祝福这些奉献可以用在你的工作上， Biarlah semua pelayanan di gereja kita pun boleh berjalan dengan baik. 让一切的侍奉都可以顺顺利利。 Inilah doa syukur kami Bapa. 这就是我们的感恩祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督，我们将祷告。 Amin. 阿门。 Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. 我们进入差派与祝福。 Kita angkat pujian Ku Utus Kau, KPPK 370. 我们唱诗歌，我差遣你。 Utus Kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, Ku utus Kau berperang bagiku. Ku utus Kau lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya, Ku utus Kau mencari yang sesat. Seperti Bapa utusku, Ku utus Kau. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasis Priangan yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Tetapi ibadah kita sesungguhnya akan kita mulai ketika kita masuk kembali ke dalam dunia aktivitas kita masing-masing. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
你已用那完全的爱深深包容着我，不是因着我的好与坏，只因你的恩惠，你的慈爱，你一直释放我，何等荣幸能称你是我阿爸天父，你赐我真智慧，每当我寻求就必能寻见你，我在门外叩门，你为我开启，因你是我父永恒的天父，你从不曾离弃，不会让我独自去面对考验，你总是在那里等候着我，因你是我父永恒的天父。你赐我真智慧，每当我寻求就必能寻见你，我在门外叩门，你为我开启，因你是我父永恒的天父，曾离弃，不会让我独自去面对考验，你总是在那里等候着我，因你是我父永恒的天父。